Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dan rahmat kurniaan Allah, kita sama-sama diberi kesihatan, kita sama-sama diberi ruang waktu, dan alhamdulillah kita sama-sama dapat salat maghrib secara berjamaah, dan kita teruskan dengan sama-sama kita memperingati antara satu sama lain, dan kita dah menghampiri bulan Ramadan. Dan sepatutnya biasanya saya bawa perbincangan berkaitan dengan sirah, akan tetapi pada malam ini oleh kerana malam terakhir dan malam besok mungkin kita dah mula solat tarawih, jadi kita bincang, kita lihat sejauh manakah persediaan kita untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Walaupun kita kata kita sering dengar, memang kita dah selalu dengar ramai orang sebut tentang Ramadan, bagaimana kita nak sambut Ramadan dan sebagainya. Akan tetapi itulah kebiasaannya kepada kita. Sesuatu perkara yang besar, sesuatu perkara yang agung, sesuatu perkara yang baik, yang elok, memang elok kita sentiasa ulang-ulang sebut, kita sentiasa ulang-ulang mengingati antara satu sama lain. Oleh kerana kita nak ambil manfaat, oleh kerana kita nak ambil pengajaran daripadanya. Mungkin dengan beberapa kali kita disebut dengan perkara yang sama, ia boleh memberi ruang kepada kita untuk kita memahaminya, untuk kita mengamalkannya dalam kehidupan kita seharian. Oleh kerana pada hari ini kalau kita tanya ramai daripada kalangan kita, apabila ditanya kenapa gembira nak menyambut Ramadan, macam-macam jawapan yang diberikan, macam-macam jawapan yang dilontarkan, yang dikeluarkan. Ada orang kata saya gembira nak menyambut bulan Ramadan, nak berpuasa dan sebagainya, kerana saya boleh kuruskan badan, saya boleh diet dan sebagainya. Ada orang apabila ditanya kenapa gembira sangat nak menyambut Ramadan, dijawab oleh kerana pada bulan Ramadan ini merupakan bulan pesta makanan. Kalau makanan yang tak ada pada bulan selain daripada bulan Ramadan boleh katakan macam-macam. Bazar Ramadan boleh katakan banyak. Kita boleh pilih, boleh pergi yang mana satu yang kita inginkan. Ada orang apabila ditanya kenapa gembira menyambut Ramadan, dia kata sebab selepas daripada Ramadan kita ada raya. Saya dah tempah 70, saya dah tempah 5-6 pasang baju raya. Kalau pergi ke kedai-kedai nak tempah baju sekarang ini pun tempahan sudah ditutup dan sebagainya. Ada orang apabila ditanya kenapa gembira nak menyambut Ramadan, mereka jawab kerana pada bulan Ramadan, bulan yang mana dia boleh khatam Al-Quran. Bulan-bulan lain dia tak mampu khatam Al-Quran, tapi bulan Ramadan dia boleh khatam Al-Quran. Apabila orang lain ditanya kenapa gembira nak menyambut Ramadan, dia jawab kerana dalam bulan Ramadan ini ada pelbagai keistimewaan, ada pelbagai tawaran Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tanya diri kita termasuk dalam golongan yang mana? Golongan yang mana adakah kita ini gembira nak menyambut Ramadan? Oleh kerana dalam bulan Ramadan kita akan mendapat pelbagai tawaran
kita akan mendapat pelbagai rahmat, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat suasana kita pada hari ini pun dah ada. Kalau di negara luar, kalau di Mesir lagilah memang nampak kalau nak sambut Ramadan ini, biasanya mereka akan gantung lampu alfanus. Lampu ni lampu Ramadan. Memang bulan Ramadan sebelum masuk, biasanya sebulan awal sebelum masuk Ramadan, mereka dah gantung, dah jual lampu tersebut, dan tujuannya untuk menyambut Ramadan. Walau bagaimanapun, sambutan Ramadan ini dengan kita meningkatkan amalan kita, dengan kita memperbanyakkan hubungan kita, memperbanyakkan ibadat kita, supaya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semakin kukuh, semakin rapat dan semakin dekat. Oleh kerana itulah, sebagaimana yang kita semua maklum, bahawa bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan keistimewaan. Bulan Ramadan yang kita nak tempuh, dan mungkin besok, malam besok merupakan malam yang pertama kita akan solat tarawih. Bulan Ramadan ini juga merupakan bulan yang dipenuhi dengan pelbagai keistimewaan, pelbagai tawaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau pada hari ini, kalau mana-mana kedai buat tawaran, tapi tawaran yang dibuat itu kalau kita lihat macam-macam. Ramai orang pergi, orang berebut kerana nak dapat tawaran. Kadang-kadang yang dibuat tawaran itu ada yang betul, ada yang tak betul. Kadang-kadang harga diletakkan di situ 200, tawarannya 70%. Kita pun tengok, oh, banyak tawaran 70%. Harga asal 200 lebih jadi 40-50 sahaja. Tapi kalau kita pergi kedai lain, tengok kedai yang tak ada tawaran, harga 40 je. Kadang-kadang ada yang buat sedemikian. Walau bagaimanapun, kita ini memang manusia ini suka, memang manusia ini berhubung dengan tawaran-tawaran yang pelbagai. Itu tawaran dunia. Apakah, bagaimana keadaan kita dengan tawaran Allah, yang Allah Ta'ala lipat gandakan pahala, Allah Ta'ala kurniakan dengan tawaran-tawaran yang pelbagai. Dan kalau kita lihat sendiri pun, amalan-amalan yang kita lakukan ini pun Allah Ta'ala balas dengan pelbagai. Sebagaimana Imam Ghazali sebut, selagi mana kita tidak beramal, selagi itulah kita tak dapat pahala. Selagi mana kita tidak beramal, selagi itulah kita tak dapat pahala. Dan Imam Ghazali sebut, Allah Ta'ala akan kurniakan, Allah Ta'ala akan balas segala amalan yang kita lakukan mengikut kadar amalan yang kita lakukan. Kalau kita lakukan banyak, Allah Ta'ala kurniakan dengan balasan yang banyak. Kalau kita lakukan sedikit, Allah Ta'ala kurniakan dengan balasan yang sedikit. Tapi ada di sana amalan-amalan tertentu yang digandakan sehingga berlipat kali ganda. Sebagaimana kalau kita lihat tawaran yang Allah Ta'ala berikan, ada amalan yang kita buat, kita dibalas dengan satu. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, solat secara seorang diri, solat secara individu, kita hanya dapat satu ganjaran pahala. Ada yang Allah Ta'ala sebut, buat satu dapat 10. Sebagaimana dalam hadis yang menyebut tentang baca Al-Quran Karim, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan baca Al-Quran, setiap huruf itu akan dibalas dengan 10 ganjaran pahala. Kalau kamu baca, kalau kita baca alif lam mim, itu dah dikira 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dah 30 kali ganjaran pahala yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita yang baca Al-Quran Al-Karim. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, ada yang kita buat satu, kita diberi ganjaran 20 kali ganjaran pahala. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan salat jemaah, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi. Salat jemaah ini lebih afdal daripada salat secara individu sebanyak 27 kali ganjaran pahala. Ada yang kita buat satu, Allah Ta'ala kurniakan sehingga kepada 700 kali ganda. Sebagaimana kita sedekah, Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran Karim, sebagaimana firman Allah yang Allah sebut, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
kita sedekah satu, kita ada RM1. Kita sedekah RM1 yang kita ada, Allah Ta'ala kata, aku akan gandakan sehingga 700 kali ganda. Ada yang kita buat, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dengan 1000 bulan. Sebagaimana dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang dikenali dengan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alf syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita beribadat kalau kita dapat malam Lailatul Qadar, dia adalah khairun min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ada yang Allah Ta'ala tawarkan kepada kita sehingga Allah Ta'ala tak nyatakan berapa kejumlahnya, iaitu puasa. Allah Ta'ala sebut as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa ini Allah Ta'ala sendiri yang akan balas. Puasa ini Allah Ta'ala yang akan beri ganjaran sendiri. Kerana bukan terlalu banyaknya pahala yang akan diberikan kepada orang yang berpuasa. Jadi sebab itulah kalau kita rujuk, kalau kita buka berkenaan dengan amalan-amalan yang kita lakukan, ada yang kita buat satu dapat satu, ada yang kita buat satu dapat 27, ada yang kita buat satu dapat berlipat-lipat kali ganda lagi, mengikut kepada amalan yang kita lakukan. Cuma yang pasti, nak dapat tawaran Allah, nak dapat ganjaran daripada Allah, mesti kena beramal terlebih dahulu, mesti kena buat. Dan apa yang ada pada bulan Ramadan ini, boleh katakan ramai daripada kalangan kita belum berubah. Ramai daripada kita masing-masing saling melakukan amal ibadah, saling melakukan kebaikan dan sebagainya. Dan inilah antara keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Yang mana keistimewaan yang pertama, pada bulan Ramadan ini kita difardukan berpuasa. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada bulan Ramadan inilah kita difardukan puasa, sehingga 30 hari selama 1 bulan kita diwajibkan berpuasa selama 1 bulan. Dan apakah tujuan daripada puasa tersebut? Apabila kita keluar, apabila kita masuk madrasah Ramadan, apakah yang kita peroleh daripadanya? Iaitulah kita menjadi orang yang bertakwa, kita menjadi orang yang tunduk di atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala, kita jadi orang yang menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ingin kita capai daripada bulan puasa bulan Ramadan yang kita akan masuk mungkin besok, mungkin hari Khamis merupakan hari yang pertama untuk kita berpuasa pada tahun ini. Dan seterusnya, keistimewaan bulan Ramadan, bulan kemenangan bagi umat Islam. Kalau kita rujuk kepada sirah, kita belajar daripada kisah sirah dan sebagainya, banyak peperangan yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW berlaku pada bulan Ramadan. Tapi kalau kita rujuk, kalau kita guna akal fikiran kita, kalaulah peperangan itu berlaku pada bulan Ramadan, nescaya umat Islam akan kalah. Sebab apa? Sebab umat Islam letih, umat Islam tak makan, umat Islam tak minum, umat Islam itu ini dan sebagainya. Tapi tidak. Dengan puasa ini sebenarnya dia memberi kemenangan, dia memberi kekuatan kepada umat Islam, sehingga kalau kita rujuk, boleh katakan kesemuanya peperangan yang berlaku pada bulan Ramadan, walaupun bilangan umat Islam sedikit, sebagaimana pada peperangan Badar Kubra, Fathu Makkah dan sebagainya, semuanya dimenangi oleh umat Islam, kerana bulan Ramadan merupakan bulan kemenangan, bulan kekuatan umat Islam. Begitu juga bulan Ramadan, antara kelebihannya bulan yang dipenuhi dengan keistimewaan. Pada bulan Ramadan ini pelbagai keistimewaan. Keistimewaan sebagaimana yang hadis ataupun sering kita dengar, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idkum minan nar. Pada permulaannya adalah rahmat, pada pertengahannya adalah keampunan daripada Allah, dan pada akhirnya merupakan
pembebasan daripada api neraka. Allah Ta'ala tawarkan kepada kita. Walaupun begitu, kalau kita lihat di antara tawaran Allah ni 3, 10 yang pertama rahmat, 10 yang kedua keampunan, 10 yang ketiga merupakan pembebasan daripada api neraka. Apa yang berlaku? Ada Rasulullah sebut, dia kata rugi. Pada satu ketika ada Rasulullah, dia naik mimbar, dia sebut ada, dia kata rugi 3 golongan. Salah satu daripada golongan yang rugi yang disebut oleh Rasulullah ialah mereka yang dapat bertemu dengan Ramadan tapi tidak diampunkan dosanya. Dapat bertemu dengan Ramadan tapi dosa-dosanya tidak diampunkan. Kalau kita lihat kepada realiti kita pada hari ini lah, di mana-mana surau, di mana-mana masjid, kalau malam pertama ataupun permulaan kepada bulan Ramadan, kadang-kadang imam pun pening kepala, kadang-kadang Bilal pun kata nak buat macam mana ni, terlalu ramai ya jemaah, sehingga kepada di luar terpaksa dihampa tikar, terpaksa dibuka ruang dan lain sebagainya pada permulaan Ramadan. Manakala di tengah-tengah, itu yang jadi masalah. Kadang-kadang di tengah ni tinggalnya Imam Bilal, berapa orang yang ada di belakang, sedangkan tawaran yang di tengah itu ialah keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapakah kita tidak mengambil, kita tidak rebut yang mana Allah Ta'ala tawar di tengahnya adalah keampunan daripada Allah. Jadi maka kalau kita lihat kepada realiti yang berlaku, memang ramai daripada kalangan manusia yang keluar daripada bulan Ramadan tapi tidak diampunkan oleh Allah. Oleh kerana tawaran Allah pada bulan Ramadan dengan pertengahannya dengan keampunan, tak ramai orang yang nak rebut, tak ramai orang yang cari keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itulah, untuk kita mendapat ketiga-tiga yang Allah Taala tawar ini, kita kena kekalkan, kita kena cekalkan diri kita, hati kita, tubuh badan kita, untuk kita dapat beribadat, dapat solat tarawih penuh sepanjang bulan Ramadan. Yang seterusnya, antara keistimewaan bulan Ramadan, amalan sunat diberi pahala amalan fardu, manakala amalan fardu digandakan sehingga 70 kali ganda. Tawaran Allah, Allah Ta'ala beri kepada kita, kalau kita buat mana-mana amalan sunat, solat sunat ke, ataupun mana-mana amalan sunat yang kita buat, Allah Ta'ala beri ganjaran sebagai amalan fardu. Dan amalan fardu yang kita lakukan, Allah Ta'ala gandakan sehingga 70 kali ganda. Kalau kita rujuklah, kalau kita lihat contohnya solat Jumaat. Kalau kita kata solat Jumaat, kita pada tahun ini ataupun pada tahun ini ada 5 kali. Kalau 5 kali, kali 70 kali ganjaran. Kalau kita kali-kali keluar 350. Kali-kali dia hampir 77 tahun. Kalau kita solat Jumaat itu 5 kali dalam bulan Ramadan, menyamai kita solat 7 tahun. Walaupun begitu, kita tidak hitung. Bukan kita kata jangan pula kita hitung. Kita buat pahala hari ini, alhamdulillah saya dah buat pahala, dah zikir, dah baca Quran, dah ini, kita pun hitung satu persatu. Dia kata kalau kita menghitung pahala yang kita lakukan, itu boleh membawa kepada kemudaratan kepada kita. Sebab apa? Sebab kita akan rasa riak, kita akan rasa kita dah banyak, sedangkan kita sebenarnya masih memerlukan lagi. Kita sebenarnya perlu beribadat dan terus beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula kira hari ini dah cukup dah, ini besok pula dan sebagainya, maka dia menjadi kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tawaran Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan ini, Allah Ta'ala tawarkan dengan pengampunan dosa. Sebagaimana hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau kita puasa dengan penuh keikhlasan, kita penuh dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Begitu juga antara keistimewaannya lagi, pintu rahmat dibuka luas, pintu langit terbuka luas, pintu syurga terbuka luas, pintu neraka ditutup, syaitan dirantai,
banyak. Allah Ta'ala sebut iza ja'a Ramadan futihat abwabur rahmah. Datangnya bulan Ramadan, pintu rahmat dibuka, pintu syurga pun dibuka, pintu langit pun dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dirantai dan sebagainya. Sebab itulah kita kadang-kadang bulan Ramadan ini lebih senang untuk kita melakukan ibadat, lebih senang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana apa? Kerana pintu-pintu kebaikan itu dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pintu-pintu kejahatan itu ditutup. Cuma persoalan yang timbul kepada kita, bagaimana kita kata syaitan telah dirantai, pintu neraka pun telah ditutup, tapi orang yang melakukan maksiat masih melakukan maksiat, orang yang tak berpuasa pun masih tak berpuasa dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia telah sebati dengan maksiat yang dilakukan. Sebab yang ada dalam dirinya, nafsunya tidak dirantai, yang ada keburukan-keburukan yang ada dalam dirinya tidak dibersihkan, maka walaupun masuk Ramadan pun dia tetap sama saja. Walaupun syaitan ketika itu dah tak ada, walaupun syaitan telah dirantai, walaupun pintu neraka telah tutup dan sebagainya, oleh kerana nafsu yang ada dalam dirinya, dia telah dilatih dengan melakukan maksiat kepada Allah begitu lama, maka walaupun masuk Ramadan, dia tetap berada dalam keadaan yang sama. Dan yang seterusnya, pada bulan Ramadan juga, kita ada satu malam yang dinamakan semalam sebagai malam Lailatul Qadar, yang dicari-cari, yang ditunggu-tunggu. Dan siapa yang dapat malam Lailatul Qadar, dia mendapat seolah-olah dia beribadat selama 1000 bulan. Jadi itu antara kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Jadi apabila kita dah tahu Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan yang penuh dengan rahmat, dengan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma persoalannya, apakah yang perlu kita lakukan? Kita dah tahu sesuatu benda itu penting, kita dah tahu sesuatu benda itu sangat bernilai, kita dah tahu sesuatu benda itu sangat bermanfaat kepada kita. Apakah yang perlu kita lakukan? Apakah yang perlu kita buat untuk kita mendapatkannya, untuk kita mendapatkan semua tawaran-tawaran tersebut, untuk kita keluar daripada Ramadan, kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama yang perlu bagi kita dah menghampiri, dah masuk dah. Walau bagaimanapun, yang pertama kita kena buat persediaan. Sebagaimana kalau kita lihat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk saja bulan Rajab, di situ dia dah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Masuk bulan Rajab saja dah ada persediaan, dah ada latihan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi bulan Ramadan. Bagaimana masuk bulan Sya'ban, Rasulullah telah memperbanyakkan puasa, Rasulullah telah memperbanyakkan baca Quran, bersedekah dan sebagainya, sebagai latihan untuk berhadapan dengan bulan Ramadan. Sebagaimana kita pada hari inilah, kadang-kadang kalau kita nak main sukan, nak main bola 90 minit, tapi latihan untuk kita masuk pertandingan bola lebih lama daripada masa yang sepatutnya. Latihan kadang-kadang buat latihan malam pun buat, petang pun buat, pagi pun buat, untuk masuk pertandingan yang hanya 90 minit. Tapi latihan itu lebih lama daripada pertandingan yang sebenar. Tapi kita, bagaimana kita nak masuk bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini panjang 30 hari, bulan Ramadan ini panjang 1 bulan. Tapi kalau latihan kita tak ada, maka kita akan pancit di tengah jalan. Sebab itulah kalau kita melihat, kenapa berlaku pada mula-mula Ramadan ramai. Sebab apa? Ketika itu ramai yang semangat, tapi apabila di pertengahan, stamina tak ada, dah tak biasa buat, jarang-jarang buat dan sebagainya. Kecuali lah mereka yang dah biasa, mereka yang dah melazimi solat, melazimi masjid, melazimi zikir, melazimi Quran dan sebagainya, mereka boleh berkekalan. Tapi bagi mereka yang tak biasa, sebab latihan sebelum daripada masuk bulan Ramadan pun tak ada, maka masuk dengan penuh semangat, tapi di pertengahan mereka lalai, di pertengahan mereka tak dapat meneruskan oleh kerana latihannya tak ada. Sebagaimana Rasulullah, kalau tak, bagaimana para sahabat dan sebagainya, memang mereka dah buat latihan, dah mula puasa. Kita kalau masuk satu bulan Ramadan baru nak mula puasa,
memanglah hari pertama kita akan rasa penat. Sebab apa? Sebab hari pertama puasa. Tapi kalau kita dah puasa sebelum Ramadan, Syakban pun dah puasa, Rajab pun dah puasa dan sebagainya, masuk hari pertama Ramadan, relax je. Sebab dah biasa, dah ada latihan. Tapi kalau kita baru Ramadan pada hari yang pertama, baru hari itu jugalah kita nak berpuasa, memang kita akan rasa tenang, kita akan rasa penat, lelah dan sebagainya. Jadi untuk kita sebenarnya menyempurnakan Ramadan, latihan-latihan itu perlu dibuat sebelum daripada kita masuk bulan Ramadan lagi. Manakala yang kedua, persediaan yang perlu juga, kita kena menambahkan ilmu berkaitan dengan puasa. Adakah kita dah rujuk? Adakah kita dah baca? Kita dah ingat apakah rukun-rukun puasa? Apakah perkara yang membatalkan puasa? Apakah perkara yang sunat, perkara yang makruh dan sebagainya? Jangan kita masuk, kita kata, saya berkenaan dengan hukum hakam berkaitan dengan puasa ni saya dah belajar. Bila? Masa tingkatan 5 dahulu. Lama sangat, dah lupa, dah tak ingat dan sebagainya. Tapi bagaimana kita, kalau kita lihat, kadang-kadang kita berkenaan dengan keduniaan. Kadang-kadang, contohlah kita kata ada orang nak buat kuih. Kadang-kadang setiap kali nak buat kuih tu, dia akan tengok ukur resepi. Dia akan tengok resepi apakah. Kalau sepatutnya masuk 1 sudu gula, dia akan masuk 1 sudu gula. Kalau sepatutnya masuk 1 sudu garam, dia akan masuk 1 sudu garam. Dia akan masuk sebagaimana yang tercatat di situ. Kalau 1 sudu, 1 sudu. Kalau 2 sudu, 2 sudu. Kalau 1 gelas air, dia akan masuk dengan sempurna. Kenapa? Kerana nak buat kuih yang sempurna, nak buat kuih yang rasanya enak, lembut, semuanya nak buat secara sempurna. Bagaimanakah kita dengan Ramadan? Adakah kita masuk Ramadan tanpa kita mempelajari, tanpa kita mengkaji hukum hakam berkaitan dengan puasa, tanpa kita melihat lebih dahulu apakah rukun-rukunnya, apakah perkara yang membatalkan dan sebagainya. Dan sepatutnya sebelum daripada kita masuk Ramadan, kita dah baca buku, kita dah buka buku dan sebagainya, kita dah buat persiapan untuk kita berhadapan dengan bulan Ramadan. Manakala yang seterusnya, apabila kita dah buat persiapan yang lengkap dan sebagainya, maka yang seterusnya kita buat perancangan. Apakah perancangan yang kita nak buat pada Ramadan tahun ini? Perancangannya bagaimana kita dengan Al-Quran Karim. Adakah kita nak khatam Al-Quran pada tahun ini? Bagaimana kita dengan solat tarawihnya? Bagaimana kita dengan zikirnya? Bagaimana kita dengan sedekahnya? Bagaimana kita dengan memberi makan kepada orang yang berpuasa dan sebagainya? Contoh kita ambil di sini bagaimana kita dengan Al-Quran. Kalau tahun lepas kita dah buat perancangan bahawa kita akan khatam 1 kali dalam bulan Ramadan, tapi adakah perancangan kita itu tak berubah-ubah? Daripada 10 tahun lepas pun perancangan kita sekali khatam pada bulan Ramadan. Masuk Ramadan seterusnya pun sekali khatam. Masuk Ramadan seterusnya sekali khatam. Jadi di manakah di sana peningkatan yang sepatutnya kita lakukan? Sepatutnya ada peningkatan. Kalau tahun lepas dah buat perancangan kita 1 kali khatam, pada tahun ini kita tambah 1 kali khatam 2 juzuk ke, 5 juzuk ke, ataupun tambahan-tambahan lain. 1 kali khatam 2 surah yang kita hafal. 1 kali khatam kita hafal 3 surah, 4 surah, barulah kita kata orang Muslim sebagaimana yang Rasulullah, orang Muslim yang sebenar, hari esoknya lebih baik daripada hari yang sebelum daripadanya. Tapi kalau perancangan kita daripada dahulu sama, tak berubah-ubah, kalau 1 kali sahaja dan berterusan dulu selama kini dan sebagainya, maka itu tiada perubahan. Sepatutnya ada perubahan kepada yang lebih baik. Dan apabila kita dah buat perancangan, bagaimana dengan Qurannya, bagaimana dengan zikirnya, bagaimana dengan solatnya, bagaimana dengan memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, sedekahnya, kerana semua amal-amal ini begitu banyak pahala, begitu banyak ganjaran yang Allah Ta'ala kurniakan. Jangan pula kita sebut di situ, di bawah kadang-kadang ada buat jadual. Kita buat jadual, tulis di bawah itu tertakluk kepada perubahan. Tertakluk kepada perubahan, memang nampak ada perubahan. Tertakluk pada perubahan, kalau perubahan ke arah kebaikan, okey. Tapi kadang-kadang tertakluk pada perubahan ke arah perubahan yang semakin menurun dan sebagainya. Jadi kita kena buat perancangan. Dan pada hari ini macam-macam. Ada orang yang buat aktiviti, buku perancangan,
bagaimana dia buat dan dia listkan di situ amal-amal soleh yang sepatutnya kita lakukan, dan kita tanda hari ini apa yang kita buat, apa itu ini dan sebagainya. Bukan kita nak menghitung amalan yang kita lakukan, bukan kita buat sedemikian untuk kita nak kira berapa dah amalan yang kita lakukan, tidak. Akan tapi kita buat perancangan ini untuk kita memperbaiki, kita buat perancangan ini untuk kita memperelokkan lagi, untuk kita meningkatkan lagi amalan kita. Kerana kalau kita buat satu benda tanpa perancangan, kita akan gagal. Sebagaimana pepatah yang kata, kita al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Walaupun kita berada pada kebenaran, tapi kalau kita tak ada perancangan, kita dah berada pada kebenaran tapi kita tak ada perancangan, nescaya ia akan dikalahkan oleh kebatilan yang terancam. Jadi dalam kehidupan kita memang kita kena ada perancangan, memang kita kena ada aktiviti yang mana kita susun, kita buat untuk kita meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya di sini kita kena memperbanyakkan amal soleh kita kepada Allah, dan tujuan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun adalah untuk beribadat kepadanya. Sebagaimana Imam Ghazali disebut di bawah satu kisah seorang lelaki, dia kata ada seorang lelaki daripada Bani Israel, dia telah beribadat selama 70 tahun. Lama. Dia telah beribadat selama 70 tahun. Allah Ta'ala utuskan kepada lelaki tadi malaikat untuk beritahu kepadanya bahawa walaupun dia telah beribadat selama 70 tahun, tapi belum layak lagi untuk masuk syurga Allah. Walaupun dia beribadat selama 70 tahun, Allah Ta'ala utus malaikat untuk sampaikan kepadanya belum layak lagi dia masuk syurga Allah. Maka apakah jawapan lelaki tadi? Apabila dia disampaikan berita daripada malaikat bahawa dengan amalan yang dia lakukan itu belum layak lagi untuk dia masuk syurga Allah, maka jawapannya dia kata itu bukan urusannya. Itu bukan urusannya. Urusannya adalah dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadat. Walau apa sahaja sekalipun, aku tetap beribadat kepada Allah. Aku akan terus sembah, aku akan terus tunduk dan patuh di atas segala perintah Allah. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala jadikan manusia dan jin untuk beribadat kepada Allah. Dia kata tugas aku beribadat bagi Allah SWT. Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran, kalau kita taat kepadanya, Allah Ta'ala akan berikan kepada orang yang taat syurga. Kalau kita melakukan kemungkaran, kita tidak taat kepada Allah, Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran, baginya adalah azab, api neraka dan sebagainya. Jadi tugas aku adalah menyembah Allah, tugas aku adalah beribadat kepada Allah. Maka Allah Ta'ala pun sebut, dia kata, kalaulah betul-betul kamu menyembah aku dan kamu beribadat kepada aku hanya kerana aku, maka Allah Ta'ala kata, aku ampunkan dosa-dosamu, aku akan masukkan kamu ke dalam syurga yang di dalamnya pelbagai kenikmatan. Jadi tugas kita sebenarnya, kita berhadapan dengan bulan Ramadan, kita memperbanyakkan amal kita, kita memperbanyakkan ibadat kita. Kita ambil semua tawaran-tawaran Allah yang Allah Ta'ala telah tawarkan pada bulan Ramadan ini untuk kita lakukan, untuk kita dekatkan diri kepada Allah. Tapi kita kena ingat, jangan kita jadi hamba Ramadan. Kita kena ingat, walaupun kita dah buat perancangan yang pelbagai, dengan Qurannya, dengan zikirnya, dengan solatnya, dengan itu ini dan sebagainya, sedekah, tapi kita kena ingat, jangan kita jadi hamba Ramadan. Kerana ramai yang jadi hamba Ramadan. Maksud hamba Ramadan di sini, mereka boleh beribadat, boleh taat, boleh tunduk pada Allah pada bulan Ramadan, tapi keluar sahaja bulan Ramadan, mereka tak taat, mereka tak tunduk kepada Allah. Ada orang yang boleh tutup aurat pada bulan Ramadan, apabila keluar saja bulan Ramadan, terus jedah aurat. Ada orang yang boleh solat pada bulan Ramadan, keluar saja bulan Ramadan, mereka dah tak solat. Ada orang yang boleh baca Quran pada bulan Ramadan, apabila keluar daripada bulan Ramadan, tutup Al-Quran, masuk dalam almari. Al-Quran sekarang ni semuanya senyum-senyum. Kalau tengok dalam rumah dan sebagainya, Al-Quran dah senyum, dah mula ini dan sebagainya. Kenapa? Dia kata dah masuk dah ada dah peluang untuk aku dibaca dan sebagainya. Dan oleh kerana itu dah, jangan kita jadi hamba Ramadan, tapi jadilah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ulama tersebut,
maka la ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat. Siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan dalam 1 tahun ada 1 bulan sahaja. Tapi kalau kita menyembah Allah, maka la ya'budullah, sesiapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah Subhanahu wa taala tetap hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak mati. Jadi kita dalam perancangan kita, jangan kita sebut, contohnya saya akan khatam Al-Quran pada bulan Ramadan dan bulan-bulan yang seterusnya. Kena sambung situ. Kalau hanya bulan Ramadan saja, seolah-olah kita nak khatam Al-Quran, kita nak baca Quran, kita nak zikir, kita nak buat amal-amal soleh ini hanya pada bulan Ramadan saja. Tapi kita berazam bahawa bukan hanya bulan Ramadan saja dan bulan-bulan yang seterusnya. Oleh kerana sebagaimana kita maklum, Ramadan ini merupakan madrasah. Kita latih, kita memperbanyakkan amal kita pada bulan Ramadan. Kita keluar pun kita boleh melakukan amal soleh juga. Bukan kita melatih diri kita pada bulan Ramadan, keluar dah tak boleh buat amalan. Tak, macam kita buat latihan mana-mana kita masuklah. Kita masuk bengkel mana-mana bengkel, kita masuk mana-mana latihan dan sebagainya. Adakah kita keluar daripada bengkel, kita keluar daripada latihan tersebut, kita jadi orang tak pandai? Tak, kita jadi orang yang semakin pandai, orang yang semakin hebat. Begitu jugalah kita masuk madrasah Ramadan, kita masuk bengkel Ramadan ini, keluar kita semakin elok, semakin baik, semakin kita faham tentang solat, semakin kita faham tentang bacaan Al-Quran, semakin kita faham tentang sebutan zikir kita, semakin kita faham tentang sedekah, semakin kita faham tentang tolong bantu orang dan sebagainya. Dan itulah sebenarnya yang ingin dicapai daripada madrasah Ramadan. Dan itulah sebenarnya yang kalau kita betul-betul hayati, kalau kita betul-betul amal, kita puasa dengan sebenar-benar puasa. Kerana panjang kalau kita nak bincang puasa pun ada 3 peringkat. Ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas dan sebagainya. Jadi kita masuk bulan Ramadan dengan penuh persediaan, dengan penuh perancangan, dan kita buat yang terbaik. InsyaAllah kita dapat melatih diri kita dalam bulan Ramadan dengan kita menjadikan Ramadan ini sebagai madrasah untuk kita mendidik jiwa kita, untuk kita mendidik diri kita, mendidik hati kita, mendidik keseluruhannya, supaya kita dapat tunduk dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluar daripada Ramadan, keluar kita dalam keadaan amalan-amalan kita diterima. Oleh kerana kalau kita rujuk kepada perbahasan ulama, bagaimana sesuatu amalan itu diterima ataupun tidak, adakah di sana ada tanda-tanda amalan diterima ataupun tidak? Ada. Antara tanda-tanda amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ialah selepas daripada kita melakukan sesuatu amalan, kita semakin bersemangat, kita semakin bertenaga, kita semakin memahami amalan yang kita lakukan. Itu salah satu daripada tanda amalan kita diterima. Macam beginilah ramai orang yang pergi kadang-kadang buat umrah, buat haji. Apabila balik, dia dapat panggil apa yang dilakukannya semasa dalam umrah, dalam haji dan sebagainya, dia dapat laksanakan. Dari sudut pakaiannya, dia masih mengekalkan pakaian baik. Dari sudut amalannya, dia mengekalkan solat berjamaah. Dalam keadaan baca Quran, dia boleh mengekalkan bacaan Quran dan sebagainya. Itu tanda bahawa amalannya diterima. Tapi kalau kita buat sesuatu perkara, apabila kita selesai buat daripada ibadah, daripada apa-apa ibadah yang kita buat, kita semakin jauh, semakin tidak bersemangat. Itu menandakan ibadah yang kita lakukan itu ada masalah, ada persoalan yang perlu kita cari, perlu kita kaji dan sebagainya. Sebab tanda amalan kita diterima, kita semakin bersemangat, kita semakin bersungguh-sungguh selepas daripada melakukan amal tersebut. Jadi tanda Ramadan kita dapat maghfirah, dapat keampunan daripada Allah. Kita keluar daripada Ramadan pun kita masih bersemangat, kita masih melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga antara amalan, tanda-tanda amalan diterima ialah kita rasa lazat, kita rasa manis, kita rasa indahnya, kita rasa apabila kita solat, bukan tubuh badan kita sahaja yang tunduk, yang rokok, yang sujud, tapi hati kita pun turut sujud, hati kita pun turut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita baca Al-Quran,
Hati kita pun rasa gemetar apabila kita baca hadis-hadis, kita baca zikir. Hati kita pun ikut serta mengagungkan lafaz-lafaz yang kita sebut, perkataan-perkataan yang kita sebut di dalam zikir-zikir kita. Jadi itulah menandakan sesuatu amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun, beribadahlah, carilah peluang yang terbaik untuk kita melakukan amalan pada bulan Ramadan ini, dengan kita memperbanyakkan amal soleh yang begitu banyak, yang boleh kita cari, yang boleh kita nilai untuk kita laksanakannya pada bulan Ramadan nanti. Tapi yang penting kena buat perancangan. Kalau tak buat perancangan, kita tak akan dapat buat yang terbaik. Dengan ada perancangan, insya-Allah kita dapat buat yang terbaik sebagaimana yang dirancang. Jadi walaupun begitu, kita kata walaupun kita dah melakukan ibadat, kita dah salat, kita dah zikir, kita dah buat itu, buat ini dan sebagainya, tapi kita kena ingat bahawa di sana Allah Subhanahu Wa Taala juga beri amaran kepada kita. Allah Taala juga beri amaran kepada kita. Walaupun kita dah salat, walaupun kita dah zikir, kita kata alhamdulillah, saya pada bulan Ramadan kita dah ambil semua. Salat pun kita buat, kita baca Quran pun alhamdulillah, zikir pun alhamdulillah. Tapi kita kena ingat bahawa bagi orang yang salat pun Allah Taala sebut dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Orang yang salat pun celaka juga. Bagaimana? Allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Mereka yang solatnya untuk menunjuk-nunjuk, solatnya kadang-kadang kenapa datang solat tarawih? Oh, kerana ramai orang kat masjid. Kenapa? Bukankah kita solat tarawih itu kerana Allah? Tapi kadang-kadang, oh kerana apa? Kerana semua orang pergi masjid bulan Ramadan ini, saya pun pergi masjid juga solat tarawih. Biarlah kita murnikan, kita ikhlaskan hati kita. Kenapa pergi solat tarawih? Kerana ia merupakan solat sunat yang perlu kita lakukan pada bulan Ramadan, dan ia ada kelebihan-kelebihan tersendiri yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila tanya kenapa pergi solat tarawih, oh saya pergi sebab apa? Sebab ramai orang pergi ni, kalau tak pergi malu pada orang dan sebagainya. Itu dah lari dah niat kita. Sedangkan Allah Taala pun dah beri amaran, ada di antara mereka yang solat tapi mereka juga tergolong dalam golongan orang yang celaka, sebagaimana yang sering kita baca dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang solat, iaitu mereka yang riya, mereka yang riya dalam solat, nak menunjuk kepada orang dan sebagainya. Tapi kita buat, kita solat tarawih, kita solat sunat dan sebagainya pada bulan Ramadan, kerana apa? Kerana kita nak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kerana solat merupakan perintah Allah, sama ada perintah tersebut berbentuk fardu ataupun sunat. Jadi kita lakukannya kerana Allah, bukan kerana perkara-perkara lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tak akan tergolong dalam golongan orang yang celaka dalam solat. Dan yang kedua, walaupun kita kata kita dah solat dan kita dah berdoa, tapi Allah SWT juga beri amaran kepada orang yang berdoa. Kerana di sana Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis, ada seorang lelaki yang dalam keadaan musafir, tapi dia berdoa kepada Allah SWT dengan penuh bersemangat, dengan penuh bersungguh-sungguh, tapi doanya tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana apa? Kerana makanannya daripada yang haram, pakaiannya daripada yang haram, dan tempat tinggalnya daripada yang haram, maka doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung sikit lagi. Bagaimana kalau kita kata kita dah berdoa tapi Allah SWT juga beri amaran? Ada di antara mereka yang berdoa kepada Allah tapi doa mereka tidak dimakbulkan oleh kerana mereka memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, memakai pakaian yang haram dan sebagainya. Dan ada juga mereka yang kata mereka alhamdulillah dah bersedekah, tapi Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran,
la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ada juga di antara mereka yang sedekah, tapi sedekah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginfakkan hartanya, tapi harta yang diinfakkan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga kita kena berhati-hati. Begitu juga kita kata kita alhamdulillah dah tergolong dalam golongan orang yang bersedekah, orang yang berpuasa. Allah Taala pun juga beri amaran kepada kita supaya kita berhati-hati. Allah Taala sebut dalam hadis menyatakan bahawa daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai daripada kalangan orang yang berpuasa tapi puasa mereka tidak diterima, puasa mereka hanyalah mereka lapar dan dahaga, tapi tidak terima ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itulah apa yang kita bincang pada malam ini, maksudnya segala amalan yang kita lakukan biarlah kita buat yang terbaik. Segala amalan yang kita lakukan biarlah kita buat secara yang betul, secara yang tepat, dengan kita buat secara berhati-hati, kita buat dengan penuh ikhlas kerana Allah, kita buat dengan penuh keyakinan kita bahawa ibadah tersebut diperintahkan dan kita wajib mengikutnya. Dan kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sendiri pun pada bulan Ramadan ini, Rasulullah sebagaimana disebut lebih laju lagi daripada angin. Angin ni kalau kita lihat laju, tapi Rasulullah ini dari sudut kebaikan, dari sudut amal soleh yang dilakukan pada bulan Ramadan, sebagaimana disebut dia ni lebih laju daripada minar rihil mursalah. Daripada angin yang kencang itu pun Rasulullah lebih lagi laju dalam Rasulullah melakukan ibadat, dalam Rasulullah melakukan amal-amal soleh dalam bulan Ramadan. Begitu juga kalau kita baca Rasulullah, memang ada buku yang ditulis berkaitan bagaimanakah Rasulullah dalam bulan Ramadan, bagaimana Rasulullah dengan bulan Ramadan, bagaimana Rasulullah dengan ahli keluarganya, bagaimana Rasulullah dengan qiyamul lailnya, bagaimana Rasulullah dengan masyarakatnya, bagaimana Rasulullah dengan dirinya, bagaimana semua itu dijelaskan secara terperinci oleh para ulama kita yang menjelaskan bahawa perlu kepada kita rebut, perlu kepada kita ambil peluang, kerana peluang akan dihidangkan kepada kita, peluang untuk kita dapat ganjaran yang begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala terbuka luas kepada kita dengan datangnya bulan Ramadan ini. Maka kita kena rebut, kita kena ambil, kita kena lobok, kita kena berlumba-lumba dalam merebutnya, supaya kita keluar, kita menjadi orang yang bertakwa, supaya kita keluar, kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermula daripada sekarang ini kita dah tetap kena azam, dengan azam-azam baik. Kita kena tetapkan, kena buat perancangan, kena buat persediaan yang rapi untuk kita berhadapan dengan bulan Ramadan, kerana bulan Ramadan merupakan bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan keampunan dan bulan pembebasan daripada api neraka. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapat segala tawaran dalam bulan Ramadan. Dan yang paling pentingnya, biarlah Allah Taala berikan kepada kita keselamatan, Allah Taala berikan kepada kita kesihatan, Allah Taala berikan kepada kita waktu supaya kita dapat melaksanakan segala ibadat-ibadat yang sepatutnya kita lakukan pada bulan Ramadan. Dan insya-Allah kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala juga kita keluar daripada bulan Ramadan, kita mendapat didikan daripadanya, kita dapat taat kepada Allah pada bulan Ramadan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala juga kita boleh menjadi orang yang taat, orang yang tunduk kepada Allah pada bulan-bulan yang lain daripada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan sebagai permulaan, sebagai bulan tarbiyah kepada kita untuk kita menjadi orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala memakbulkan, Allah Taala menerima segala amalan-amalan yang kita lakukan, dan dengan itu kita akan bersama dengan para nabi pada siddiqin, dan kita dapat tergolong dalam golongan orang yang bertakwa sebagaimana yang kita ingin capai daripada puasa. Ya, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Jadi sekadar itulah untuk perkongsian kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi bersama diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.